kebanyakan orang ingat kos paling tinggi adalah di production, di recording. Bila nampak kru ramai kan, sebenarnya bagi kita lah, terutamanya kita, bila kita buat video corporate, sebenarnya dalam lebih kurang 20% sahaja adalah production. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Irzal, host anda untuk Kondenser. Mulai minggu ini, Akash telah meninggalkan kita dalam episod lepas. Kalau nak tengok Akash untuk kali terakhir, bukan kali terakhir macam nak mati ya, dia sebenarnya telah berpindah ke utara untuk membantu keluarga di sana. Saya telah ubah format sikit saya punya show kali ini, dan saya kini dibantu oleh Aiman. Aiman, perkenalkan diri anda, sebab Aiman akan duduk dalam kita punya console room sambil dia run kita punya video ni. Dia juga akan memberikan komentari sokongan kepada apa yang saya akan sebut di sini, sebab Aiman juga adalah seorang pakar dalam pembikinan filem. Jadi kalau nak tengok, hari ini saya menggunakan virtual set sebab virtual set ni bajet dia lebih rendah sikit bagi kami, sebab dengan hanya seorang saja dan saya seorang sebagai host, kita boleh membuat show tanpa memerlukan lebih banyak resources lah. Jadi bercakap tentang bajet, hari ini Aiman, kita akan berbincang juga tentang pembikinan dan kos pembikinan video secara asas. Okey, sebab bajet ni saya faham dalam dunia sekarang selepas PKP, bajet marketing inilah yang anda akan potong dulu, tapi masih lagi memerlukan konten untuk channel social media anda, untuk YouTube anda, dan untuk menerangkan kepada klien apakah produk-produk baru yang anda mungkin ingin perkenalkan kepada dunia. Jadi hari ini kita akan melihat kepada senarai asas kos pembikinan video. Dan mengapa saya bawa isu ni? Bukan untuk menerangkan bagaimana kami membuat video, tetapi kalau anda ingin membuat video, sebab Kondenser bukan hanya untuk pembikin filem sahaja ya. Ia adalah untuk anda yang mungkin tidak ada pengalaman atau pengetahuan dalam pembikinan video, bagaimana anda boleh membuat konten dengan lebih cost efektif. Jadi kita lihat kepada senarai asas kos, sebab mana-mana video, sama ada kami yang small budget ni ataupun kalau anda seorang producer macam Steven Spielberg buat filem Hollywood, tidak lari daripada 3 step ini, okey, iaitu pre-production ataupun sebelum produksi bermula, fasa production ataupun produksi, dan juga post production. Walaupun banyak studio, bila ataupun anda sendiri mungkin kalau anda menggunakan terma atau term production ni, dia refer kepada seluruh pembikinan video. Itu betul, kebanyakan company memanggil diri mereka video production house. Okey, tapi bila kita zoom in kepada pembikinan video, production adalah fasa di mana sebarang rakaman berlaku, sama ada kamera ataupun audio. Pre-production adalah fasa sebelum itu, dan post-production adalah fasa selepas sebarang rakaman telah dibuat. Jadi ini adalah senarai bagi anda untuk melihat bagaimana video dibuat, okey, terutamanya dalam video corporate. Okey, dan lihat dan tanya soalan kepada saya di ruang komen, bagaimana anda sendiri boleh mengurangkan kos tersebut agar, bagi saya lah kalau kita nak buat video, kalau kita buat satu video, kita belanja belasan ribu ataupun beratus ribu untuk satu video sahaja, penonton tetap akan tengok sekali. Dalam dunia sekarang, dunia media sosial, dunia digital marketing, adalah penting untuk kita melihat kepada sesuatu konten itu ataupun sesuatu brand itu, jenama itu banyak kali. Jadi lebih baik, lebih efektif kos production anda, lebih banyak video anda boleh buat dengan bajet yang tertentu, dan lebih banyak penjenamaan yang anda boleh lakukan. Itu bagi saya adalah penting. Okey, kalau kita membuat, saya ada soalan sekarang, boleh tanya ke? Boleh Man. Okey, antara tiga-tiga tu kan, yang mana yang paling penting ataupun klien patut fokus more on? Itu soalan yang baik, sebab kebanyakan orang ingat kos paling tinggi adalah di production, di recording. Bila nampak kru ramai kan, sebenarnya bagi kita lah, terutamanya kita, bila kita buat video corporate, sebenarnya dalam lebih kurang 20% sahaja adalah
production. Kebanyakan kos kita adalah di pre-production dan post-production. Lebih kurang sama rata lah. 40% di pre-production, production hanya 20%. Sebab kerjanya mungkin 1-2 hari je. Tapi pre-production atau post-production, dia punya pekerjaan, dia punya tugas-tugas yang kita kena buat lah. Mungkin lebih daripada seminggu. Tapi dari segi penting ialah pre-production sangat penting sebab dekat situlah kita membincangkan bagaimana projek video anda tu selaras dengan visi anda sebagai sebuah syarikat. Production penting kerana anda hanya mempunyai ruang yang tu sahaja untuk buat rakaman. Jadi jangan buat apa kesilapan di rakaman, dan sebab tu pre-production paling penting sebab dekat situlah kita rancang semua kita punya production. Post-production ni bukan tak penting bagi saya, tapi post-production ni dah jadi editing apa semua, jadi kita boleh buat kesilapan sebanyak mungkin, tapi kalau boleh jangan buat kesilapan lah. Lagi banyak kesilapan kita buat, lagi banyak perubahan kita kena buat, lagi lama lah kita kena kerja dan meningkat lagi kos anda. Okey, kita pergi terus ke pre-production. Mungkin anda dah tahu, pre-production adalah perancangan awal untuk anda punya video. Okey, jadi kalau kita buat skrip, storyboard, okey, kita akan paparkan visual apa itu beza skrip dan storyboard. Dekat sinilah anda nak tahu sama ada video anda ni menghala ke arah satu video yang mempersembahkan jenama anda dengan betul. Ini penting. Okey, skrip, storyboard mesti melambangkan jenama. Kalau anda tengok episod kita, tak silap saya 3 episod ke belakang, bila kita bercakap tentang video pertama dalam pembikinan video korporat, anda perlu tahu bahawa video korporat adalah lambang kepada jenama anda. Okey, jenama kita bercakap tentang brand promise ataupun janji daripada jenama anda. Kalau anda menjanjikan satu lifestyle yang baru, video anda perlu ikut benda tu. Contoh saya bagi macam Apple. Apple dia jual komputer mahal, phone mahal, tetapi orang tetap beli kerana orang bukan beli phone. Pembeli Apple membeli lifestyle yang dibawa oleh Apple. Lifestyle sukan, lifestyle di mana anda boleh bercakap dengan Siri untuk membantu hidup anda. Jadi perubahan hidup yang anda dapat daripada Apple adalah apa yang dia jual. Dia bukan jual handphone. Handphone adalah alat kepada yang tu. Jadi bila anda buat skrip, tengok skrip Apple, mesti ikut jenama yang kita sebutkan tadi. Okey, dekat sinilah di mana bila anda bercakap dengan script writer, dia bukan hanya penulis skrip sahaja. Dia merancang sama ada projek ini selari dengan visi syarikat anda. Saya dengar Apple punya advertisement agak mahal rata-rata dia, ratus-ratus ribu. Tapi mahal lah video sebab, simple kan? sebab dia company besar. Dia tak boleh hire macam kita-kita yang murah-murah ni. Dia mesti cari seorang yang kreativiti dia dapat mencapai jenama tu. Tapi itu point saya, Man. Terima kasih kerana bertanya soalan tu. Jenama dia tu memerlukan seorang yang mahir dalam menyampaikan story kepada jenama tu. Barulah dia akan cakap tentang isu ketiga yang anda tengok dalam slide saya, iaitu production design. Basically, ini adalah apa yang akan berada di hadapan kamera. Kalau anda membuat satu filem ataupun video korporat tentang kilang anda, contohnya syarikat anda ada kilang, pelakon anda takkan nak hire kan. Orang tak percayalah kalau Sharifah Amani menjadi pekerja di kilang anda. Saya sebut Sharifah Amani sebab semalam saya baru jumpa dia dan kita bercakap tentang scripting ni. Tak apa, yang tu kita boleh cerita kemudian. Tapi pelakon anda adalah pekerja anda. Tapi pastikan bila di peringkat ini anda tahu bagaimana rupa pekerja anda. Sebagai contoh, saya pernah buat satu filem di kilang kereta. Saya pastikan bahawa semasa planning tu, saya pastikan yang mereka bukan hanya pakai uniform yang bersih. Uniform tu kena ada lambang syarikat diorang, dan diorang beli baju khas untuk memastikan yang pekerja dia pakai logo tu bernampak. Saya tengok dia punya uniform ada logo tapi kecil sangat untuk tujuan filming. Jadi saya minta siapa yang berada di depan filem, terutamanya watak-watak penting di proses-proses penting, pakai baju yang nampak logo anda besar sikit. Lokasi, bila anda pergi ke tempat tu, lokasi tak payah buat. Kita bukan buat filem Hollywood di mana kita kena bina set-set baru ataupun sewa production lot untuk buat set. Lokasi adalah syarikat anda sendiri.
tentukan di mana lokasi yang membawa story yang paling baik untuk cerita anda. Dan last kali, wardrobe, macam saya cakap tadi, pakaian bersih, handsome tu mungkin tak penting lah kan, tapi bagaimana keterampilan pekerja anda yang anda pilih untuk berada depan kamera melambangkan jenama anda. Jadi jangan pilih siapa-siapa. Okey, cari yang senyum cantik, bila dia buat kerja pun nampak kemas, nampak mahir. Jangan main ambil saja. So bila buat video corporate ini yang bila saya cakap pasal bajet filem, kita mungkin tak mampu untuk bawa pelakon dari luar. Kita nak gunakan staff kita sendiri. Jadi plan, dan anda sini boleh bantu bila anda membantu kami untuk planning video yang menunjukkan jenama cantik. Okay, so bantu kami dengan pastikan siapa depan kamera tu memakai baju yang elok, nampak logo cantik dan dia nampak natural lah depan kamera, tak dibuat-buat. Satu lagi nak tambah adalah pastikan apa yang berada di depan kamera, sama ada pekerja anda yang akan berlakon depan kamera, lokasi anda mengikuti piawaian antarabangsa, standards. Okay? Terutamanya jika anda berada dalam manufacturing ataupun medical, penonton anda bukan orang ramai. Okay? Kita bukan nak tayangkan ni di Pawagam, kita nak tayangkan kepada potential klien anda. Jadi potential klien anda mungkin akan tengok cara anda menyampaikan filem ini, adakah ia selari dengan international standard ataupun practices standard. Okay? Banyak, kalau anda pergi SIRIM, ada banyak standard-standard untuk pembuatan. Jadi anda ikut tak standard tu. Contoh very simple, pakai topi yang keras tu kan, safety helmet, safety goggle, pakai glove yang betul, pakai PPE yang betul. Ini adalah di peringkat perancangan lagi, anda boleh bantu syarikat produksi anda untuk mengurangkan kos, sebab anda yang akan plan benda ni semua. Dan pastikan orang yang anda hire pun tahu benda ni semua. Jangan main bantai buat skrip, cantik-cantik video tapi tak mengikut piawaian standard. Okey, kita pergi ke langkah yang kedua. Langkah paling murah sebenarnya. Very simple. Anda perlukan seorang pengarah. Pengarah ni, okey, dalam hierarki ni, hierarki pembikinan filem ni besar sebenarnya kalau kita tengok yang Hollywood punya. Kalau kami ni yang kecil-kecil ni, tim kita kecil tapi kita memegang beberapa watak lah ataupun some role lah. So pengarah adalah orang yang nampak visi. Okey, di manakah ataupun bagaimanakah video ni akan ditampilkan selepas post production. Jadi dah plan dah, okey, bila saya nak mengarah video ni, saya akan pastikan yang story ni semua keluar, semua selamat, dan dia adalah pemegang visi anda. Percayalah dia, sebab dia yang akan deliver anda punya video. Okey. Di bawah pengarah ada dua pengarah yang penting. Satu adalah pengarah fotografi. Pengarah fotografi ni kerja dia simple je. Kamera, lighting, audio, sebarang aspek filming yang membawa kepada rakaman itu dirakam dengan jayanya adalah di bawah pengarah fotografi. Fotografi ni bukan video fotografi ambil gambar, dia dipanggil director of photography. Jadi di bawah dia kamera, audio dan lighting adalah penting. Ingat tak waktu kita buat filming filem Raya Tumpang yang kita satu scene malam tu, yang kita lighting kan, memang bunyinya simple je. Dia director fotografi ni jaga kamera, jaga shot tu je. Tapi kita nak capai dia punya vision tu agak rumit. Okey, itu video pertama yang saya buat, video filem pertama. Untuk pengetahuan anda, kita dah buat beratus video korporat, tetapi kita hanya baru pernah buat 3 atau 4 filem, Yaman. Ini video pertama. Saya cakap kat lain, saya tak berani nak jadi pengarah sebab dia lain lah. Dia kira macam kata kereta dengan lori, dua-dua ada 4 tayar, dua-dua perlukan pemanduan, tetapi kereta, nak buat kereta dengan buat lori, totally different animal lah senang cerita. Satu zon berbeza, satu ruangan berbeza bagi saya. Jadi saya tak berani untuk jadi pengarah. Jadi saya kata okey, walaupun saya producer, saya hanya akan jadi pengarah fotografi. Jadi masa tu saya akan lead tim kamera. Okey.
Memang itu adalah satu benda baru. Yang Aiman cakap tu scene malam. Saya ingat lagi masa tu masa tu dah malam memang. Lepas tu hari kejap nak hujan, kejap tak hujan. Jadi saya dah set up kamera, hujan saya suruh masukkan balik kamera, simpan tak kena basah. Dia dah hujan dah berhenti, saya keluar. Lepas tu saya check lighting tak cukup. Saya terpaksa tarik kereta-kereta yang di sekeliling scene tu. Nanti kita akan tunjuk scene tu dalam video ni. Dan itulah kerja pengarah fotografi. Masa tu director, pelakon, pembantu pengarah semua relax kan. Sampai kerja kita dah siap baru dia datang untuk start shooting. Dia tak silap saya waktu tu patutnya scene tu petang, tapi disebabkan hujan tu director kata delay kan. Tu yang kita buat malam. Scene tu sepatutnya tak silap saya lepas maghrib sebab kita nak dia malam kan, bila dia sampai malam. Tapi sebab bila kita buat scene betul-betul sunset ni, ada lagi cahaya walaupun anda tak nampak, tapi cahaya tu banyak membantu dalam shooting. Tapi bila dah sampai ke gelap, matahari dah turun habis, kita kena ada lighting tambahan untuk buat shooting malam ni. Sebab nanti kita akan buat satu lagi episod di mana kita bercakap tentang ISO dan lighting ni kan. Di manakah dia punya rules untuk bila kita buat lighting. Kita akan buat satu lagi episod tentang lighting. Saya akan explain kenapa lighting shooting malam ni sebenarnya lebih susah. Okey. Saya tak nak cakap sangat pasal tu, tapi bila anda hire seorang team production, pastikan pengarah fotografi dia tahu apa dia buat dan dia boleh keluarkan story menggunakan kamera dia dan alatan dia. Okey. Yang ketiga adalah pembantu pengarah. Pembantu pengarah ni sebenarnya kebanyakan orang ingat pengarah ni adalah yang direct pelakon. Sebenarnya tak. Kalau kita tengok dalam filem, pembantu pengarah ataupun assistant director, dia ni lah sebenarnya yang berinteraksi direct dengan pelakon. Okey. So kita tengok ada 3 lah bawah pengarah. Satu pengarah fotografi, satu pengarah pembantu pengarah, dan ketiga adalah production designer. Tapi dalam video corporate ni saya keluarkan tu sebab production designer ni sebenarnya since anda buat di tempat anda, tak perlulah nak ada production designer sebab set tu anda punya kan. Yang last kali saya letak admin, kadang-kadang bila kita buat shooting ni satu hari, pastikan ada seorang yang jaga makanan kru, yang pastikan bajet-bajet yang diperlukan untuk nak shooting hari tu dijaga. Contoh kita nak sewa rumah untuk buat shooting, orang admin lah yang akan pastikan kita tak dihalau keluar set sebab lupa nak bayar ataupun extend lebih daripada check out time apa semua kan. So pastikan dalam kru tu ada seorang admin. Okay, next kita akan lihat kepada pasca produksi ataupun post production. Okay, ini simple sebenarnya. Kita perlukan seorang editor. Kalau anda punya video memerlukan seorang animator ataupun animasi, pastikan ada seorang yang animator. Tak semua editor boleh buat animation dan tak semua animator boleh buat editing. Editing ni, okay, saya nak cerita sikit. Seorang editor yang baik untuk anda pilih, bagi saya lah, dia tahu macam mana nak forwardkan cerita. Kalau anda tengok beza antara filem Hollywood dengan soap opera lah, yang anda tengok slow sangat tu kan. Dalam soap opera, watak tu cakap, saya nak bagi tahu anda sesuatu. Lagi 2 episod baru anda tahu apa yang dia cakap. Itu adalah soap opera editing. Bila kita buat filem contohnya, action pack dalam masa 2 jam. Okay, dia punya cara dia cut tu, dia tak overcut. Bermaksud satu babak tu dia tak panjangkan hanya semata-mata untuk memanjangkan cerita. Dia cutting dan timing untuk cutting tu untuk memastikan cerita tu bergerak, moving forward. Okay, itu adalah seorang editor yang baik. Jadi bagi saya lah, kalau anda nak belajar editing, first thing anda belajar selain daripada software anda lah adalah how to cut. And how to cut adalah berdasarkan timing. A good editor knows timing very very well. Sama juga dengan animation. Jadi video tu tak rasa slow, tak rasa cepat sangat sebab timing adalah sangat-sangat penting. Okay. Tambahan muzik, pemilihan muzik baik, penyunting yang baik juga tahu muzik yang baik, pengarah yang baik juga tahu muzik yang membawakan mood yang anda nak dalam video anda. Kesan bunyi saya tambah sini sebab kesan bunyi kadang-kadang kita gunakan untuk nak menguatkan story. Bila ada muzik saja mungkin tak best, penggunaan kesan bunyi yang baik adalah sesuatu yang penting. Okey, semua ni saya dah cerita. Tapi dari segi kosnya,
apakah yang anda rasa? Aiman, kamu rasa sebenarnya kat mana anda boleh cut cost? Saya rasa tak tahulah, bagi saya tiga-tiga tu penting. Lagi-lagi macam pre-production kan, kita tak nak planning kita tu out, nanti yang lain tu akan jadi lagi mahal. So pre-production kena spend juga. Production pun saya rasa kena spend juga, sebab kalau kita kalau kita murah sangat dekat production, dia quality pun tak baik. Pre-production pun macam Cik Izzah cakap tadi, kalau kita tak sanggup nak spend, dia punya editing dia pun tak cun, jadi soap opera lah kan. Bagi saya macam ni lah, dia ada banyak cara. Costing ni memang lah, kalau anda dah biasa buat, anda lama-lama dah tahu kat mana nak cut. Tapi dari segi cost manpower, sebenarnya ini adalah cost yang paling tinggi dalam buat filming. Di peringkat pre-production ya, siapa yang anda akan jumpa? Kalau anda jumpa seorang pengarah, dia mungkin mahir tentang buat video. Tapi bagi saya, kalau saya buat video, saya akan pastikan yang orang yang anda pilih ni, dia tahu pasal branding. Sebab kebanyakan projek-projek yang anda buat adalah untuk menyampaikan konten tentang brand anda. Unfortunately, siapa yang mahir tentang branding ni tak murah. Jadi bila anda include cost of script writer, anda include cost of project manager, cost of branding branding expert, dan tengok cost ni, sebenarnya cost paling mahal adalah dekat pre-production. Okey, bagaimana anda boleh kurangkan cost tu? Anda sendiri mengambil inisiatif dalam membantu syarikat ataupun expert-expert dalam video production ni untuk memahami anda dengan lebih cepat. Saya banyak involved dalam pre-production dan kerja saya adalah pastikan dia inline. Jadi saya bila nak buat skrip ataupun nak buat branding element dalam video ni, banyak research yang saya kena buat. Dan research ni kadang-kadang bukan kadang-kadang lah, selalulah saya kena buat research bukan hanya tentang anda punya brand, tetapi research juga tentang industri anda, sebab anda compete dalam satu industri. Contohlah saya buat tentang industri kereta lah contohnya. Okay? Saya tak boleh research tentang kereta anda sahaja. Saya juga kena research tentang industri anda dan bagaimana anda fit dalam anda punya competition. Okay? Segmen mana anda berada? Siapa kompetitor anda dalam segmen tu? Apakah unique selling point anda? Dan adakah video ini, skrip ni saya kena pastikan sama dengan anda punya unique selling point. Sebab ini bukan kerja saya sebagai video maker untuk bagi tahu anda what is your unique selling point. Your marketing department, your CEO mesti dah pernah cakap benda ni. Kita nak jual kereta yang murah, affordable, tetapi kualiti tinggi. Okey, apa maksud kualiti tinggi? Apa maksud murah? Dan bagaimana video ini mencapai objektif jenama anda? Kalau saya buat video yang untuk kereta premium, tak kena dah skrip tu. Anda akan ada skrip, tapi skrip tu mungkin tak sesuai untuk pemasaran anda. Jadi itu yang penting bila kita bercakap tentang elemen-elemen pre-production. Dan sebab tu dia mahal. Sebab the talent yang anda gunakan untuk pre-production yang baik sebenarnya lebih mahal daripada post-production dan production. Bila shooting tu semua dah tahu nak buat apa, dia follow je. Jadi kita boleh shoot cepat. Jadi dengan pre-production yang baik, kalau anda bersama-sama dengan tim anda untuk memastikan anda boleh turunkan almost half, dan half of pre-production cost sebenarnya dia equate kepada lebih kurang suku daripada projek anda dan makin murah. Dan sebab tu okay, next time anda hire dia dah tahu dah pasal jenama anda, dia dah tahu dah pasal anda punya brand, skrip lebih cepat dan anda boleh push dia sebab lebih murah. Dulu anda kena research, jadi anda bayar research cost untuk kali pertama. Kali kedua dia dah tahu dah, takkan dia tak boleh buat video skrip lebih half the price. Betul tak? Okey. Di production apa semua, kalau anda menggunakan lokasi anda, kalau kita tengok pada slide production tadi, anda boleh kurangkan kos dengan menggunakan pelakon anda sendiri, tapi ajar mereka bagaimana untuk nak menggunakan pelakon, tak tahulah nak cakap depan kamera macam mana. Juru kamera, okey, satu production ni dia sebenarnya bergantung kepada berapa orang diperlukan dan berapa hari diperlukan untuk syuting.
Nak cakap berapa kosnya pun susah sebab semua syarikat berbeza dari segi saiz. Okay? Secara amnya, lebih kecil tempat anda, lebih kurang kita perlukan tim. Okay? Kadang-kadang kalau macam saya pernah buat di mana kilang. Oh, Dr. Syarul dekat belakang. Hai Dr. Syarul. Untuk rakaman selepas ni, saya pernah buat satu kilang tu besar. Lebih kurang 10 department. 10 department tu kita kena shoot. Jadi sama ada saya tambah tim yang saya perlukan ataupun saya panjangkan hari di mana saya buat filming. Okay? Alright, so secara conclusion ya, kalau yang penting di sini adalah apa yang kami ceritakan dalam episod ni adalah pengalaman kami dalam membantu anda untuk mendapatkan konten se-cost efektif yang mungkin. Jadi Aiman, ada apa-apa soalan terakhir sebelum kita tutup episod ni? Sebab saya tahu cerita ni boring sikit sebab cerita pasal kos. Tapi inilah yang selalunya isu kenapa projek video tak jadi. Lalas bos kata mahal sangat. Ada sebab mahal sangat. Kalau anda apa-apa soalan spesifik, tanya kami di ruang komen, nak DM kami pun boleh, kami boleh jawab. Tapi fahamkan kenapa kalau anda pergi ke freelancer mungkin murah sikit. Sebab dia tak ada resources yang company yang besar sikit ada, tapi dia pastikan bila anda bayar mahal, okay, anda dapat satu produk yang menepati jenama anda. Kalau anda cari yang murah, dia tak ada masa untuk nak check benda ni semua. Kamu nak video, dia bagi video lah. Video tu kena dengan jenama anda ke tak, kita tak tahu. Betul. Cuma saya nak tambah satu nota lah kan. Dia tak semestinya mahal tu bagus, tak semestinya murah tu tak bagus. So kalau misal kata harga yang klien kita dapat dari kita tu tak kena dengan bajet, jangan reject outright, sebab mungkin ada kegunaan video tu juga. Datang berbincang dengan kita dan kita akan bantu bagi tahu macam mana kita boleh kurangkan kos while maintaining the objective yang kita nak capai dengan video tu. Betul tak? Okey, betul. So sebagai kata akhir, apa saya nak cakap, ini mungkin banyak orang marah kat saya lah, sebab masalah utama bila kami dapat request for quotation adalah you bagi kita BQ. Macam kita nak beli pen atau pensel. Okey, kalau anda nak beli alat tulis, bolehlah tanya saya satu pen harga berapa, anda boleh compare quotation. Bila nak hire video maker, anda kena tengok sebenarnya apakah proposal dia. Kadang-kadang dia bagi mahal, ada sebab dia. Anda dapat lebih. Jadi anda kena tahu macam nak compare. Cara terbaik bagi saya lah, kalau proses perolehan anda tu boleh buat macam tu, minta RFP, request for proposal. Semua datang, anda datang dengan minda terbuka dan anda dengar semua proposal daripada syarikat-syarikat yang nak buat anda punya video. Lepas tu baru negotiate harga, bergantung kepada keperluan anda dan bajet anda. Jadi dengan itu, terima kasih Aiman kerana akhirnya join kita dalam Kondenser, dan saya akan jumpa anda dalam episod minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.